Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan menyelesaikan tugasan 3 bagi mata pelajaran penulisan akademik kod GWCP 1042. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu diri saya sendiri, Muhammad Akif Afnan bin Ismail, dan 2 rakan saya, Ni Ahmad Luman bin Ismail Husaini dan Khairul Haris bin Khairul Azman. Baiklah, keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya susunan yang teratur dan berturutan dalam sesuatu wacana. Terdapat beberapa aspek penting untuk menghasilkan wacana yang utuh, iaitu yang pertama, terdapatnya urutan atau koheren, iaitu kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami oleh orang yang membacanya. Yang kedua, wujudnya tautan ataupun kohensi, iaitu keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Akhir sekali, untuk menghasilkan keutuhan wacana, terdapatnya penanda wacana yang wujud dalam keempat-empat jenis keutuhan wacana yang saya akan jelaskan selepas ini. Baiklah, keutuhan wacana mempunyai 4 bahagian, iaitu yang pertama, keutuhan semantik, yang kedua, keutuhan leksikal, yang ketiga, keutuhan gramatikal, dan yang terakhir ialah keutuhan fonologi. Baiklah, hubungan semantik merupakan sebuah jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Terdapat 2 jenis hubungan semantik yang wujud, iaitu hubungan semantik umum dan hubungan semantik interaktif. Tetapi dalam artikel yang telah kami bincangkan secara berkumpulan ini, kami hanya menemui hubungan semantik secara umum sahaja. Hal ini kerana hubungan semantik umum ini boleh merangkumi penulisan dan juga lisan, manakala hubungan semantik interaktif ini merangkumi penggunaan lisan sahaja. Baiklah, hubungan semantik ini terbahagi kepada 8 jenis hubungan, iaitu hubungan yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab dan akibat ini terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu sebab dan tujuan, sebab dan hasil, syarat dan hasil, alasan dan kesan, sebab dan kesan. Yang kedua ialah hubungan perbezaan dan perbandingan. Ianya hanya mempunyai 2 jenis, iaitu perbezaan dan perbandingan sahaja. Yang ketiga ialah hubungan tempoh masa. Hubungan tempoh masa ini mempunyai 2 jenis, iaitu kronologi masa dan pertindihan masa. Yang keempat adalah hubungan parafrasa. Hubungan yang kelima ialah hubungan kebenaran dan kesahan. Hubungan kebenaran dan kesahan ini telah dikategorikan kepada beberapa bahagian, iaitu penyataan pengesahan, penyataan penafian, penafian pembetulan dan luar jangkaan. Seterusnya ialah hubungan yang keenam. Hubungan yang keenam ialah hubungan ikatan. Hubungan ikatan ini telah dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu secara berpasangan atau pasangan bertentangan. Seterusnya, hubungan yang ketujuh. Hubungan yang ketujuh ini ialah hubungan penekanan. Hubungan penekanan menekankan 2 aspek yang penting, iaitu daripada segi aspek istilah dan aspek predikat. Dan hubungan yang terakhir ialah hubungan suasana dan perlakuan. Hal ini telah dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu lokasi perlakuan, arah perlakuan dan keadaan perlakuan tersebut. Keutuhan wacana dari segi leksikal ini dapat dilihat berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Sifat dan fungsi boleh ditafsirkan lebih dari satu makna. Konsep semantik ini dalam pemilihan leksikal telah dibahagikan kepada 5 jenis, iaitu hyponim, antonim, sinonim, homonim dan polisim. Seterusnya, keutuhan wacana gramatikal ini mempunyai 3 faktor utama untuk mempengaruhi pertautan dalam sebuah wacana.
Yang pertama ialah kata rujuk. Kata rujuk ini dapat dikelaskan sebagai kata ganti nama sesuatu benda ataupun manusia. Yang kedua ialah peleburan dan penggantian. Yang ketiga ialah kata penghubung. Baiklah, di bawah kata penghubung ini kita dapat menghasilkan ataupun menggunakannya berdasarkan 3 fungsi, iaitu sebagai penghurai, sebagai pengembang dan sebagai penambahan ayat. Keutuhan fonologi ini boleh dilihat dari hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Intonasi ini berperanan penting sebagai penanda, pemisah frasa dan pembezaan struktur ayat. Intonasi ini dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana supaya penulisan kita lebih menarik dan dapat menarik peminat pembaca tersebut untuk meneruskan bacaan. Baiklah, saya akan meneruskan lagi dengan menyatakan keutuhan wacana yang terdapat dalam artikel yang telah kami kaji. Kami telah menemui keutuhan wacana semantik dalam artikel tersebut, iaitu pada ayat, setiap individu memerlukan kesihatan yang baik bagi membolehkan mereka menjalani kehidupan sebagaimana lazimnya. Okey, ayat ini telah dikategorikan sebagai ayat di bawah hubungan syarat dan hasil. Syarat merujuk kepada ayat individu memerlukan kesihatan yang baik dan hasilnya membolehkan mereka menjalani kehidupan secara lazimnya. Keutuhan wacana semantik yang telah kami jumpa dalam artikel yang telah kami kaji ialah hubungan suasana dan perlakuan. Ianya dapat dilihat pada ayat. Keadaan ini berlaku kerana individu yang sentiasa resah, bimbang, cepat cemas dan cepat marah. Okey, ianya hubungan suasana dan perlakuan ini dibahagikan kepada 3 jenis. Tetapi pada ayat ini, ia dapat dilihat pada keadaan perlakuan tersebut, iaitu keadaannya yang sentiasa resah, bimbang, cepat cemas dan cepat marah. Dan keutuhan wacana semantik yang terakhir yang dapat kami jumpai dalam artikel yang telah kami kaji ialah pada ayat, pengamalan pemakanan yang tidak mengikut kadar yang ditetapkan akan menyumbang kepada risiko individu dihadapi penyakit kencing manis, jantung, darah tinggi dan kanser. Okey, ayat ini telah dikategorikan di bawah hubungan sebab dan akibat. Okey, sebab telah dapat dilihat pada ayat pengamalan pemakanan yang tidak mengikut kadar yang ditetapkan. Akibatnya dapat menghidap penyakit iaitu penyakit kencing manis, jantung dan darah tinggi serta kanser. Okey. Sekarang kami akan menerangkan keutuhan wacana leksikal yang terdapat dalam artikel yang telah kami kaji. Okey, keutuhan wacana leksikal ini yang telah kami dapat lihat di bawah di bawah faktor antonim, iaitu pada ayat elemen ini merujuk dalam diri manusia yang bertindak sebagai kebolehan individu untuk mengawal kesihatan diri berasaskan kepada lokus kesihatan dalaman dan luaran. Antonim yang dapat dilihat pada perkataan dalaman dan luaran tersebut, kerana antonim bagi dalam ialah luar. Keutuhan wacana leksikal yang kedua yang telah kami jumpai ialah pada ayat orientasi seks mereka harus serah bersandarkan kepada jalan yang ditetapkan serta berteraskan kesejahteraan diri dan keluarga. Okey, ayat ini perkataan yang diambil ialah jalan yang telah dikategorikan di bawah di bawah jenis hiponim dan polisim. Hal ini kerana jalan ini mempunyai banyak makna. Contohnya, jalan kita boleh nyatakan sebagai arah ataupun cara kita untuk menyelesaikan. Sebagai contoh ayat, ianya merupakan jalan penyelesaian bagi sesuatu masalah. Itu contoh ayat. Dan polisi ini dapat dilihat ayat tersebut dapat digunakan dengan ayat yang lain. Contohnya, jalan boleh jalan sebagai arah ataupun pergerakan kita, tapi ianya juga boleh dijadikan sebagai benda. Contohnya yang dapat kita lihat ialah seperti jalan raya. Seterusnya, keutuhan wacana gramatikal. Keutuhan wacana gramatikal yang terdapat dalam artikel ini ialah berada pada ayat
kebanyakan mereka yang berpenyakit dari segi seksual malu untuk mendapatkan rawatan atau nasihat daripada mereka yang pakar dalam bidang ini. Baiklah, ini dikategorikan di bawah penanda penghubung, iaitu pada ayat rawatan atau nasihat. Okey, di situ dapat dilihat atau itu merupakan kata hubung bagi mencantikkan lagi ayat tersebut. Kalau tidak, ayat tersebut akan jadi lebih panjang. Sebagai contoh, dari segi seksual, malu untuk mendapatkan rawatan dari mereka yang pakar dalam bidang ini. Dan ayat yang kedua akan menjadi mereka malu untuk mendapatkan nasihat daripada mereka. Jadi, ianya telah menggabungkan dua ayat majmuk ini menjadi satu ayat tunggal. Baiklah, keutuhan wacana gramatikal yang seterusnya yang terdapat dalam artikel dapat dilihat pada ayat pasangan berumur 31 hingga 35 tahun merupakan umur muda yang mengalami penceraian. Mereka dikatakan belum matang dan tidak mencapai satu titik keserasian yang baik antara kedua belah pihak. Okey, baiklah. Kita dapat lihat di sini yang dinyatakan keutuhan wacana gramatikal ini pada perkataan mereka. Pada perkataan mereka itu telah dikategorikan di bawah kata rujuk, iaitu sebagai kata ganti bagi manusia, kata ganti nama bagi manusia ataupun benda. Baiklah, perkataan mereka itu telah merujuk kepada pasangan ayat yang sebelumnya, iaitu pasangan berumur 31 hingga 35 tahun. Baiklah, itu sahaja penerangan daripada saya tentang keutuhan wacana dalam artikel, dan saya teruskan dengan menyerahkan pembentangan ini kepada saudara Ni Ahmad Luqman bin Ismail Husaini untuk menerangkan tentang sumber rujukan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Muhammad Akif Afnan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang analisis yang telah saya lakukan pada artikel ini mengenai sumber rujukan. Setelah dianalisis, saya mendapati bahawa penulisan sumber rujukan ini bertentangan dengan sistem APA edisi yang ketujuh. Kesalahan yang pertama yang bertentangan dengan edisi ketujuh ini ialah pada buku Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders, penulis telah menampilkan tempat penerbit, sedangkan di dalam sistem APA edisi yang ketujuh, tempat penerbitan dibuang. Kesalahan yang kedua pada buku Konflik, iaitu penulisnya Amran Hassan yang diterbitkan pada 2011. Penerbitnya ialah Universiti Tun Hussein On Malaysia. Penulis menampilkan tempat penerbit, sedangkan di dalam sistem APA yang ke-7, tempat penerbit dibuang. Kesalahan yang ketiga pada jurnal perkama, iaitu dengan bertajuk Kesedaran dan Pengetahuan Guru Kaunseling berkaitan tingkah laku mengambil nyawa sendiri. Penulis menulis nama yang melebihi seorang tanpa menggunakan simbol dan. Sedangkan dalam sistem APA, penulis buku, makalah, majalah dan sebagainya yang melebihi seorang perlulah diletakkan simbol dan. Kesalahan yang seterusnya, kesalahan yang sama juga, iaitu tidak meletakkan simbol dan meletakkan tempat penerbit, iaitu Skudai. Yang seterusnya, kesalahan yang sama, tidak meletakkan simbol dan. Seterusnya, penulis juga tidak membuang available form yang sepatutnya telah dibuang dalam sistem APA 7 dan diletakkan link HTTPS. Okey. Kesalahan yang seterusnya pada buku Your Family Health 3 Third Edition, penerbitnya ialah VHL Family Alliance. Penulis juga meletakkan tempat penerbit, sedangkan di dalam APA 7 tidak diletakkan tempat penerbit.
Dan yang seterusnya, kesalahan yang sama juga pada buku Berwaspada, Penceraian di Usia Muda Anak Menderita. Penulisnya ialah Jakim dan penerbitnya Visual Print SDN BHD. Kesalahan yang sama iaitu meletakkan tempat penerbit iaitu di Kuala Lumpur. Seterusnya, penulis juga menulis bahawa penulis yang melebihi seorang tanpa meletakkan simbol dan. Kesalahan yang sama juga. Baiklah, seterusnya kita akan menganalisis tentang sumber rujukan yang diambil oleh penulis artikel ini. Artikel ini telah mengambil buku sebagai sumber rujukan. Buku yang pertama iaitu Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders 4th edition. Penerbitnya ialah American Psychiatric Association yang ditulis oleh American Psychiatric Association pada tahun 2000. Buku yang kedua ialah buku Konflik, terbitan Universiti Tun Hussein on Malaysia, yang ditulis oleh Amran Hassan pada tahun 2011. Buku yang ketiga ialah Psikologi Abnormal, terbitan Universiti Teknologi Malaysia, karangan Azizi Yahaya dan Jamaluddin Ramli pada tahun 2007. Buku yang keempat pula, Your Family Health 3, 3rd edition, terbitan VHL Family Alliance, yang dikarang oleh Gonley MV pada tahun 2007. Buku yang kelima iaitu buku Berwaspada, Penceraian di Usia Muda Anak Menderita, terbitan Visual Print SDN BHD. Pengarangnya ialah Jakim pada tahun 2009. Buku yang keenam iaitu buku Family Guide to Health, terbitan QA International, yang ditulis oleh Legault MA dan Bettignic S pada tahun 2010. Baiklah, seterusnya sumber rujukan artikel ini iaitu artikel jurnal. Yang pertama, artikel Pesakit Keluarga dan AIDS, Stigma dan Kesan Psikososial, terbitan Jurnal Psikologi Malaysia, edisi 16, muka surat 75 hingga 88. Pengarangnya iaitu Aisyah Elias Aisyah Haji Muhammad pada tahun 2002. Seterusnya, jurnal yang kedua iaitu Hypnosis in Human Sexuality Problems, terbitan American Journal of Clinical Hypnosis, edisi yang ke-47, isu 4, muka surat 229 hingga 242, yang dikarang oleh Eraz D pada tahun 2005. Seterusnya, jurnal yang ketiga iaitu bertajuk Kesedaran dan Pengetahuan Guru, Kaunseling Berkaitan Tingkah Laku Mengambil Nyawa Sendiri, terbitan Jurnal Perkama, edisi 16, muka surat 13 hingga 26. Karangan Asmah Ismail, Sharifah Muzlia, Sheikh Mustafa dan Rusnani Abdul Kadir pada tahun 2010. Jurnal yang keempat bertajuk Transgender HIV Prevention, Implementation and Evaluation of a Workshop, terbitan Health Education Research, edisi yang ke-14, muka surat 177 hingga 183. Karangan Bockting W.A. Rosses and Steltema pada tahun 1999. Saya juga menganalisis bahawa artikel ini juga mengambil kertas kerja sebagai sumber rujukan. Kertas kerja yang pertama yang bertajuk Overcoming Dysfunctional Sexuality Through Medical and Psychosocial Approach. Kertas kerja dibentangkan dalam bengkel Kebangsaan Kaunseling Perkahwinan dan Seksualiti, terbitan UPM, yang ditulis oleh Ismail Tambi pada tahun 2010. Yang kedua ialah
kesihatan dan pencapaian kesejahteraan manusia. Pendampingan sumber-sumber biologikal dengan faktor-faktor psikologikal dan sosial. Terbitan yang dibentangkan pasca sidang seminar psikologi. Terbitan PSIMA edisi 2 muka 1 hingga 16 yang ditulis oleh Yahya Mahamud pada tahun 2002. Seterusnya, saya juga menganalisis majalah juga diambil sebagai sumber rujukan dalam artikel ini. Majalah yang diambil ialah majalah yang bertajuk Orang Tua Melayu, Persepsi Mereka Terhadap Kematian. Terbitan Majalah Psikologi, edisi 12, muka surat 60 hingga 79, yang ditulis oleh Yahya Mahmud dan Zainun Jalani. Dan yang terakhir, sumber rujukan yang diambil oleh artikel ini ialah akhbar. Akhbar yang bertajuk Syak Suami Curang Punca Stres. Kajian menunjukkan wanita Malaysia di tanggal ke-16 paling tertekan. Terbitan Berita Harian yang bertarikh 20 Julai. Yang dikarang oleh Zanariah Abdul Muttalib pada 2011. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ni Ahmad Luqman. Sekarang, saya akan membentangkan tentang kejelasan penulisan. Kejelasan penulisan melibatkan ciri-ciri yang berikut. Yang pertama, penggunaan akronim dan kata singkatan. Yang kedua, koheren dan kohesif. Yang ketiga pula, penulisan yang jelas. Dan yang terakhir, penulisan secara objektif. Penggunaan akronim dan kata singkatan. Menggunakan kata akronim atau singkatan dalam penulisan perlulah menjelaskan perkataan yang penuh sebelum menulis singkatan. Contoh dalam artikel tersebut ialah umumnya diabetes terbahagi kepada dua kategori, iaitu diabetes yang bersandar kepada insulin dependent diabetes mellitus ataupun IDDPM. Itu yang pertama. Dan diabetes yang tidak bersandar, iaitu non-insulin dependent diabetes mellitus NDDPM. Itu yang kedua. Seperti yang kita tahu, JAKIM di bawah teks ini juga merujuk kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kita lihat teks itu. Komuniti yang tidak sihat dan memerlukan perhatian khusus. Statistik perceraian pada tahun 2005 sehingga 2009 mencatatkan peningkatan yang agak mendadak, iaitu sebanyak 17,749 kes pada tahun 2005, 19,475 kes tahun 2006 dan 21,051 kes perceraian untuk tahun 2007 dalam golongan JAKIM. Kebiasaannya dalam penulisan kita melakukan citation menggunakan perkataan singkatan seperti yang terdapat dalam teks itu. Seperti JAKIM, ada juga KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia dan sebagainya. Seterusnya ialah koheren dan kohesif. Koheren dalam penulisan ilmiah dilihat melalui idea-idea yang dinyatakan dalam penulisan dengan jelas. Koheren ini didukung oleh bukti yang amat kukuh. Kohesif pula dalam penulisan ilmiah membabitkan bahagian dalam teks yang menggunakan nada wacana yang sesuai. Contohnya di sini ialah mereka akan menyedari hakikat pentingnya kesihatan apabila diri mereka menghidapi penyakit kronik seperti jantung, kanser, diabetes, masalah seksual dan AIDS. Contoh yang kedua pula, kesihatan individu yang terjejas akan mempengaruhi kesejahteraan ahli keluarga yang lain kerana terpaksa berkongsi perasaan dalam merasai keadaan pesakit ini. Itulah yang kedua. Penulisan ilmiah yang baik adalah
penulisan yang memiliki ayat atau perkataan yang jelas agar mudah dibaca dan difahami. Menggunakan ayat yang tidak terlalu pendek dan tepat. Saya bagi contoh. Penyesuaian kesihatan keluarga memainkan peranan penting dalam membantu kepada kesejahteraan komuniti. Komuniti yang sejahtera adalah lahir daripada keluarga yang sihat dan makmur. Kebergantungan dua aspek ini sangat mempengaruhi keadaan keseluruhan alam sekitar, termasuklah keharmonian sesebuah negara. Namun, kesihatan keluarga secara khasnya melibatkan urusan keluarga yang bebas daripada penceraian, gejala sosial dan bebas mencari nafkah yang halal. Setiap keluarga yang sihat sudah pasti akan melalui perkara-perkara tersebut sehingga mencapai sebuah keluarga yang sejahtera. Kesejahteraan keluarga banyak bergantung kepada lokus kawalan kesihatan. Elemen ini merujuk dalam diri manusia yang bertindak sebagai kebolehan individu untuk mengawal kesihatan diri berasaskan kepada lokus kesihatan dalaman dan luaran. Kita lihat penerangan ayat tersebut. Ia merupakan satu penerangan yang cukup jelas dan cukup padat. Selain itu, penulisan secara objektif. Penulisan ilmiah mempunyai laras bahasa yang menyampaikan kebenaran idea secara objektif. Ianya tidak menggunakan perkataan yang mengandungi nilai-nilai emotif. Saya bagi dua contoh. Contoh yang pertama, Raihanah 2004 menyatakan kesihatan keluarga sebagai sesuatu yang sangat berharga dan bernilai dalam kehidupan. Seperti yang kita lihat, Raihanah di sini menulis penulisannya secara objektif, iaitu dia atau beliau menyatakan kesihatan keluarga sebagai sesuatu yang sangat berharga dan bernilai dalam kehidupan. Seterusnya, kita lihat contoh yang kedua. Johnson 1998 pula merujuk kesihatan keluarga dengan keadaan institusi keluarga yang tidak berperaturan, tiada pendirian dan tidak teguh. Ataupun tidak teguh. Seperti yang kita lihat, Johnson mengatakan dalam penulisannya bahawa kesihatan keluarga dengan keadaan institusi keluarga yang tidak berperaturan, tiada pendirian dan tidak teguh. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.